Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 15 Mac 12 Syaban bersama saya Azarifin dan berikut berita utama malam ini. Kebakaran bilik asrama mempunyai unsur khianat, pelajar 14 tahun direman. PPV Mega diserbu di saat-saat akhir. Dua buah asrama dan satu stor Madrasah Al-Huda di Kampung Lubuk Perah, Wakaf Tapai, Marang, Terengganu hangus 60% dipercayai dibakar. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Terengganu, Muhammad Hilman Abdul Rashid, pihaknya pada awalnya menjangkakan insiden itu berpunca daripada litar pintas. Namun hasil siasatan lanjut mendapati wujud unsur khianat. Dalam kejadian petang semalam, sebuah bilik tumpangan turut terbakar dan bomba mengambil masa 15 minit untuk memadam api. Kita syaki bahawa adalah unsur-unsur dipercayai ada unsur-unsur jenayah dan semua ni kita telah pun serahkan kepada pihak polis lah untuk siasatan selanjutnya. Dan hari ini pun kebakaran dua tempat yang berbeza dengan pattern yang sama dan sudah tentulah saya rasa kita bahan-bahan buktinya telah pun kita ambil dan besok pagi K9 akan membuat pengesanan untuk pengesahan evidence-evidence yang kita jumpai dan evidence tersebut kita akan bawa ke makmal untuk analisa. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sementara itu, Mudir Madrasah Muhammad Zaki Mahmud berkata dalam tempoh 9 hari sudah 3 kali kebakaran berlaku di madrasah berkenaan. Yang pertama tu tak adalah kuat sangat boleh padam sendiri tu kan, sama kita. Yang kedua tu bomba pun ada datang juga lah dan pada 8 bulan ni. Karena hari ni berlaku juga pula kejadian besar jugalah api pasal kita letak dalam bilik tu ada tilam. Masa dia bakar, dia berlari ambil pemadam api 3. Lepas tu sembuh-sembuh dulu, lepas tu api makin kuat. Semakin kuat tu, lepas tu pun ada model semua telefon bomba lah. Wagemah lagi telefon bomba. Lepas tu dia suruh, Wagemah pun suruh ambil BIC dia semua dalam bilik dia belakang. Madrasah Al-Huda yang dibuka pada 2006 itu menempatkan 18 orang terdiri daripada 11 warga emas dan 7 kanak-kanak. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu, Asisten Komisioner Muhammad Marzuki Muhammad Mukhtar ketika dihubungi mengesahkan kejadian terbabit. Susulan kejadian itu, pelajar lelaki berusia 14 tahun direman 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Majistret Engku Nurul Ain Engku Muda di Mahkamah Majistret Marang mengikut Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Sementara itu, bomba juga turut menjumpai nota berunsur ugutan untuk membakar lagi madrasah berkenaan. Kejadian semalam merupakan kali ketiga berlaku di madrasah tersebut, di mana kejadian pertama berlaku pada 6 Mac dan 8 Mac lalu. Setakat 10 Mac lepas, kadar peratusan kanak-kanak di bawah 12 tahun yang mendapat suntikan vaksin COVID-19 hanya mencapai 32%. Tinjauan Berita Al-Hijrah di Pusat Pemberian Vaksin PPV Mega di Ibu Negara mendapati lebih 40% ibu bapa membawa anak-anak mendapatkan vaksin dan ia memberangsangkan berbanding hari-hari sebelum ini. Laporannya bersama wartawan Hanisa
Vaksinasi kanak-kanak yang masih rendah, masih ada ibu bapa yang menganggap tiada keperluan mendesak untuk anak-anak mendapatkan vaksin COVID-19. Antara pandangan yang popular ialah antibodi kanak-kanak yang kuat, malah simptom yang dialami jika dijangkiti COVID-19 masih terkawal. Dan untuk penjelasan lanjut, kita bersama pakar pediatrik Pusat Perubatan Mawar, Dr. Muhammad Zakrul Razmal Muhammad Fauzi. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Doktor, kita terus saja kepada soalan ya. Sebahagian besar ibu bapa masih belum vaksinkan anak mereka dengan alasan antibodi anak mereka kuat dan mereka juga mendakwa gejala COVID-19 pada kanak-kanak taklah teruk sangat dan mudah sembuh. Jadi apa komen dan pandangan doktor? Pemahaman mengenai antibodi yang ada pada kanak-kanak ini adalah satu pemandangan yang sangat silap kerana kanak-kanak yang dijangkiti COVID tetap mengalami demam panas yang agak teruk dan juga simptom-simptom seperti ada kecirit birit dan juga boleh melibatkan kemasukan ke hospital. Jadi sebenarnya antibodi tidak ada kena-mengena dengan COVID itu sendiri. Untuk kanak-kanak itu ada antibodi, dia perlu dijangkiti atau perlu divaksinasi. Tapi benar, COVID sebelum ini memang menunjukkan kadar jangkitan ataupun kadar komplikasi yang rendah bandingkan kanak-kanak. Tapi kita lihat bila melibatkan Omicron, kadar jangkitan yang sangat-sangat tinggi melibatkan kebanyakan kanak-kanak juga terlibat dan terdedah kepada komplikasi. Jadi pemahaman ni memang perlu diperbetulkan kerana komplikasi pada kanak-kanak dah mula meningkat dan kadar kemasukan kanak-kanak ke hospital juga meningkat, lalu kematian melibatkan kanak-kanak juga meningkat sepanjang bulan lepas dan kita mungkin hadapi masalah lebih besar pada bulan-bulan mendatang apabila sekolah dibuka. Jadi perlu diperbetulkan di situ ya pandangan setengah pihak ya doktor. Baik, setengah pihak juga yang masih belum mengambil vaksin dikatakan bukan kerana mereka ni anti vaksin tetapi mengambil pendekatan tunggu dan lihat, malah ada juga yang kurang yakin ya dengan vaksin COVID-19 ini yang dihasilkan dalam tempoh yang singkat. Bagaimana tu doktor? Pemahaman bahawa COVID vaksin dihasilkan dengan tempoh yang singkat adalah satu pemahaman ataupun maklumat yang salah. COVID-19 vaksin dihasilkan seawal semasa SARS melanda dunia tahun 2003, kemudian MERS-CoV. Jadi coronavirus vaksin memang telah dicuba didevelopkan sejak pada tahun 2003 sehingga tahun yang mana MERS-CoV tahun 2010, dan kemudiannya apabila berlaku pandemik COVID-19 sebenarnya maklumat-maklumat yang ada pada SARS dan MERS-CoV diberikan kembali kepada pusat vaksin untuk developkan vaksin COVID itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita kata adakah dia baru dihasilkan berdasarkan pengalaman atau maklumat yang baru, tidak. Cumanya penambahbaikan daripada vaksinologis ataupun pusat pembangunan vaksin itu sendiri berdasarkan maklumat-maklumat yang lama dan diberikan pengetahuan untuk didevelopkan vaksin COVID-19 itu sendiri sepanjang tahun 2020, yang mana saya faham kebanyakan ibu bapa kerisauan mereka mengatakan bahawa dia adalah baru. Tidak, development vaksin itu mengambil masa yang lama, tetapi sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana anak-anak ini mendapat daripada manfaat daripada vaksin itu tersebut dan juga safety profile yang perlu diperhatikan. Itu yang sebenarnya harus diperhatikan berbanding dengan mengatakan bahawa vaksin ini adalah baru dihasilkan dan teknologi yang baru. Jadi pemahaman begini memang selalu memesongkan dan menyebabkan ibu bapa banyak ketakutan untuk mengambil vaksin. Dan kalau nak kata bahawa vaksin ini tidak mempunyai safety profile, kita ada safety profile yang agak baik melibatkan Sinovac ataupun Pfizer dalam melibatkan benua, bukan orang Asia saja, Eropah dan juga Asia dan juga Amerika Tengah untuk menunjukkan keselamatan melibatkan kanak-kanak apabila mengambil vaksin tersebut. Jadi nasihat doktor kepada para ibu bapa di luar sana secara ringkasnya? Secara ringkasnya saya nasihatkan ibu bapa semua, memang kita masih lagi menekankan bahawa kepada sesiapa yang berisiko tinggi untuk ambil vaksin. Tetapi apabila sekolah dibuka, kita akan dapat pergerakan dan juga percampuran kanak-kanak dengan kadar yang sangat tinggi. Dan pada keadaan sekarang, jangkitan akan berlaku dengan sangat-sangat tinggi dan kanak-kanak semua pasti tidak terlepas. Walaupun anak kita selamat kerana simptom yang rendah, tetapi mereka lagi masih berisiko untuk mengalami komplikasi-komplikasi diakibatkan oleh
COVID itu sendiri dan komplikasi melibatkan misi itu sendiri atau post-COVID itu sendiri. Jadi anak anda, fikirkanlah yang terbaik untuk anak anda. Baik, terima kasih. Nampaknya itu saja masa yang kita ada. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Demikian tadi Dr. Muhammad Zakro Razma Muhammad Pozi, pakar pediatrik Pusat Perubatan Mawar. Dan diteruskan dengan berita selanjutnya. Harga makanan berasaskan ayam yang dijual di Bazar Ramadan di Perak dijangka meningkat antara 20 hingga 30% bulan hadapan. Exco Perladangan, Pertanian dan Industri Makanan Perak, Razman Zakaria berkata, harga ayam yang mahal sehingga mencecah lebih RM9 sekilogram menjadi alasan kepada peniaga untuk menaikkan harga makanan berasaskan protein tersebut. Peniaga-peniaga kita kata jangan ambil kesempatan lah. Itu yang kita minta supaya tidak mengambil kesempatan di atas permintaan ataupun keperluan kepada rakyat untuk guna ayam ni. Jangan dia menggunakan pula mengambil alasan kos tinggi maka dia kena tinggi. Maka rakyat kena bayar tinggi. Kita tak mau menggunakan perkara itulah. Jelas Razman, beliau menyedari kos makanan ayam dan buruh yang meningkat menyebabkan ayam mentah dijual mahal di pasaran ketika ini. Bagaimanapun kerajaan telah membantu mengimbangi kenaikan tersebut dengan memberikan subsidi kepada penternak. Justru tegas beliau tidak relevan sekiranya ada peniaga memberi alasan kenaikan harga makanan berasaskan ayam disebabkan ayam mentah atau bekalan lain yang mahal. Jumaat lalu, Persatuan Pengguna Negeri Kedah menjangkakan berlaku peningkatan harga makanan berasaskan ayam dijual di Bazar Ramadan di negeri itu bulan hadapan. Ia turut diakui beberapa peniaga di Pulau Pinang. Razman berkata demikian kepada media selepas program Back to School 2022 di Pejabat Penghulu Mukim Gunung Semanggul hari ini. Bunuh pesara polis, penganggur terlepas hukuman mati. Alhamdulillah bertemu kembali. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Macap, Dato' On Hafiz Ghazi dilantik sebagai Menteri Besar Johor ke-19. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar kira-kira jam 3 petang tadi di Istana Sering. Dato' On Hafiz Ghazi yang juga cicit kepada pengasas dan Presiden UMNO memenangi kerusi Dun Macap pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu lalu dengan majoriti 6,543 undi. Perlantikan Dato' On Hafiz bagi menggantikan Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Benut, Datuk Seri Hasni Mohamad yang turut hadir pada istiadat itu. Beliau yang berusia 43 tahun berkelulusan perakaunan dari University of Hertfordshire dan dilantik menjadi Exco Pelancongan, Belia dan Sukan Johor selepas Datuk Seri Hasni dilantik sebagai Menteri Besar ke-18 pada 28 Februari 2020. Dato' On Hafiz adalah Menteri Besar yang keempat dilantik selepas pilihan raya umum ke-14 PRU 14 pada 2018 selepas Allahyarham Dato' Osman Sapian, Dato' Dr. Sahrudin Jamal dan Datuk Seri Hasni Mohamad. Pada PRU ke-14, Dato' On Hafiz bertanding di Dun Layang-Layang dan menjadi penyandang kerusi itu sehingga Dun dibubarkan Januari lepas. Kewujudan projek pembangunan Terminal Pelabuhan Darat Perlis PIP amat bertepatan bagi merancangkan perdagangan Malaysia-Thailand selain membantu perkembangan ekonomi negeri ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata PIP mencerminkan momentum pertumbuhan dan kemajuan ekonomi Perlis yang dipacu oleh sektor pertanian moden dan pintar serta pembuatan bernilai tinggi. Kedudukan Perlis yang strategik dari segi geografi iaitu berdekatan sempadan Malaysia-Thailand memberikan kelebihan untuk memanfaatkan berbagai peluang ekonomi dan perniagaan dalam perniagaan rentas sempadan. Suka saya maklumkan nilai dagangan terkini antara Malaysia dan Thailand berjumlah 23 bilion US dollar. Dan daripada jumlah tersebut 10.5 bilion US dollar disumbangkan oleh perdagangan di kawasan sempadan.
Selain itu, projek berkenaan juga bakal mewujudkan nilai tambah kepada projek-projek strategik di dalam wilayah ekonomi Koridor Utara NCR iaitu kawasan perindustrian projek pembangunan Lembah Cuping CVIA, Cuping Agro Valley CAV, NCER Agro Bioeconomic Zone NAEZ dan Perlis Superfruits Valley. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran PIP dan Bonded Road di Perlis hari ini. Pelancaran tersebut disempurnakan oleh Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail. Tahun lepas, jumlah dagangan melalui Perlis dalam tempoh Januari hingga Disember tahun lepas meningkat kepada 7.9 bilion ringgit berbanding tempoh sama pada tahun 2020. Malah Thailand juga katanya menyasarkan nilai perdagangan kepada 30 bilion USD menjelang 2025. Program insentif pengambilan kerja atau Penjana Kerjaya telah membantu mewujudkan lebih 320,000 peluang pekerjaan baharu untuk pencari kerja yang diberhentikan kerja, graduan menganggur dan golongan rentan seperti orang kurang upaya OKU. Projek Mass Rapid 3 MRT 3 dijangka beroperasi sepenuhnya pada tahun 2030. Menteri Pengangkutan Datuk Seri IR Wee Ka Siong berkata, projek yang meliputi jajaran sepanjang 50 km itu adalah laluan penting bagi melengkapkan rangkaian rel di ibu negara. Yang paling menarik adalah stesen ini akan menjadi stesen pertukaran untuk 5 laluan rel transit iaitu MRT 3, MRT Putrajaya, LRT Ampang, LRT Seri Petaling dan juga monorail Kuala Lumpur. Sebuah hub pengangkutan bas bandar juga akan dibina di Titi Wangsa dan ini akan meningkatkan lagi kesaling hubungan pelbagai mod atau multi-modal connectivity pengangkutan untuk kemudahan pengguna. Aktiviti pembinaan akan dipantau secara langsung oleh MRT Corp sebagai pemaju projek. Kos pembinaan MRT 3 laluan lingkaran ini dianggarkan sama dengan laluan MRT Putrajaya iaitu sekitar 31 bilion ringgit, namun kos sebenar pembinaan itu akan diketahui selepas tender terbuka yang dibuka Mei ini. Peranan lelaki kawam bakal dimasukkan ke dalam silibus kursus pra-perkahwinan di seluruh negara dalam tempoh terdekat. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari, penambahbaikan yang dibuat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM itu bagi mengelak berlakunya perkahwinan jangka pendek dan penceraian. Lelaki kawan ini bukan menunjukkan kejantanan dia sampai boleh buat apa saja pada keluarga, tapi kebertanggungjawaban, caring, empathy, sayang, bertanggungjawab terhadap isteri dan juga anak-anak. Bukan sahaja dari sudut tanggungjawab menyediakan segala infra yang diperlukan, bahkan dalam soal pendidikan dan lain-lain lagi. Jelas beliau silibus yang lebih mendalam itu turut merangkumi urusan rumah tangga dan pengurusan ekonomi rumah tangga serta pengurusan anak. Beliau berkata demikian selepas menghadiri persidangan Ketua Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk seluruh Malaysia kali ke-44 di Langkawi. Turut dilancarkan buku Gerbang Perkahwinan edisi ketiga yang telah ditambah baik. Dalam pada itu, Marzuq menjelaskan kes penceraian sepanjang tahun 2021 meningkat kepada 12,682 kes. Justeru kata beliau, penambahbaikan itu perlu dilakukan dalam mendidik dan melestarikan institusi kekeluargaan berlandaskan syariat. Seorang penganggur terlepas hukuman mati di Mahkamah Tinggi Kota Baru atas pertuduhan membunuh pesara polis 4 tahun lalu selepas mahkamah memutuskan tertuduh tidak siuman ketika kejadian. Tertuduh Muhammad Rozaini Yahya, 43 tahun, yang memakai kemeja putih dan berseluar jeans kelihatan tenang semasa keputusan mahkamah itu dibacakan. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa membunuh Abi Halim Cik Yusof yang berusia 69 tahun ketika kejadian di tepi rumah di kampung Apa-Apa Bunut Susu Pasir Mas pada 12.30 hari 25 Januari 2018.
tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Wan Ahmad Farid Wan Salih ketika membacakan penghakiman di akhir pembelaan berkata, berdasarkan kepada keterangan pakar perubatan, tertuduh didapati tidak siuman ketika kejadian. Mahkamah mengeluarkan perintah supaya Muhammad Rozani diletak di bawah penjagaan selamat di Hospital Bahagia Ulu Kinta sehingga mendapat perintah Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima. Wan Ahmad Farid memaklumkan Muhammad Rozani mempunyai kad orang kurang upaya mental sejak 2004 selepas dirawat di Wad Sakit Jiwa Hospital Raja Perempuan Zainab II. Hospital dalam pada itu mengesahkan tertuduh mengalami masalah mental kerana pengambilan dadah jenis metafetamin dan amfetamin. Larangan berhijab di Karnataka, India kekal. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. Selepas sebulan, umat Islam membantah tindakan mahkamah di India yang memutuskan berhijab di institusi pendidikan adalah dilarang. Ia kembali hangat hari ini selepas institusi perundangan itu mengekalkan keputusan tersebut. Mahkamah Tinggi Karnataka menolak semua petisyen yang mencabar perintah kerajaan mengenai hijab dengan alasan ia bukan amalan agama yang penting. Keputusan mahkamah itu susulan bantahan berminggu-minggu terhadap keputusan kerajaan Karnataka yang melarang pelajar memakai hijab di sekolah dan kolej. Aktivis dan ulama Islam melihat larangan Karnataka terhadap hijab sebagai diskriminasi agama dan pelanggaran hak asasi yang dijamin perlembagaan. Menurut aktivis Afrin Fatima, keputusan mahkamah akan menyebabkan beribu-ribu gadis kehilangan peluang akademik. Ada juga yang menyifatkan ia satu bencana dan kepalsuan mutlak. Ulama Islam harus dirujuk berhubung isu itu untuk menentukan sama ada berhijab adalah amalan agama yang hakiki atau sebaliknya. Sebelum keputusan mahkamah, perhimpunan besar di Bangalore dan bahagian lain di negeri ini diharamkan. Sejak diperintah Kerajaan Hindu Bharatiya Janata Party BJP, negeri Karnataka menyaksikan peningkatan dalam ketegangan agama. Kira-kira 12% daripada jumlah penduduk itu terdiri umat Islam. Bulan lalu, sebuah sekolah tinggi yang juga kolej pra-universiti kerajaan di daerah Udupi, Karnataka melarang pelajar memakai tudung memasuki kelas hingga mencetus protes di luar sekolah. Tindakan terbabit kemudian diikuti beberapa lagi sekolah lain di negeri itu hingga memaksa campur tangan mahkamah. Namun, Mahkamah Karnataka memutuskan untuk tidak membenarkan pemakaian tudung atau sebarang pakaian bersimbol keagamaan di institut pendidikan sehingga keputusan lengkap terhadap petisyen yang difailkan pelajar Islam dikeluarkan. Selepas 22 tahun keliling dunia, Herman Zapp akhirnya pulang ke tanah airnya Argentina. Zapp memutuskan untuk kembali selepas mengunjungi 102 negara di 5 benua. Zapp bersama keluarga tiba di kediamannya di Buenos Aires kemarin menggunakan kenderaan klasik keluaran 1928 yang dipakai mengelilingi dunia. Dengan kenderaan itu, mereka sekeluarga menempuh perjalanan sejauh 362,000 kilometer. Namun, kembara Zapp tersekat lama di Brazil ekoran pandemik COVID-19. Ketika mula mengembara pada 25 Januari 2000, Zapp bersama isterinya, Candelaria, berusia 29 tahun. Mereka ketika itu sudah 6 tahun mendirikan rumah tangga, mempunyai rumah sendiri dan kerja tetap. Perjalanan dunia ala backpackers itu bermula ke Alaska, Amerika Syarikat. Sepanjang perjalanan, pasangan itu memiliki 4 anak yang setiap seorangnya lahir di negara berbeza dengan sulung berusia 19 tahun dan bongsu berusia 12 tahun. Ketika kembara keluarga Zapp mendapatkan sumber keuangan hasil penjualan buku mereka tentang keliling dunia selama 22 tahun bertajuk Catching a Dream. Sementara itu, di Mexico, 2 orang maut dan 19 cedera dalam letupan gas di restoran tepi pantai Resort Playa del Carmen. Ia merupakan salah satu lokasi pelancongan popular di negara itu. Menurut pihak berkuasa tempatan, kedua-dua mangsa yang maut adalah pekerja restoran terbabit, manakala mangsa tercedera adalah pelancong resort itu.
Jelas Ketua Polis Negeri Quintana Roo Lucio Hernandez, letupan berkenaan dipercayai berlaku ekoran terdapat kebocoran gas di dapur restoran terbabit. Anggota polis berjaya bertindak pantas memadam api daripada letupan itu sebelum ia merebak lebih teruk. Berdasarkan rakaman video, kejadian itu telah meranapkan sebahagian restoran berkenaan. Jelas pegawai bertugas, setakat ini status kewarganegaraan pelancong yang cedera masih belum diketahui. Sementara itu, menurut media antarabangsa, kejadian terbabit bukan kali pertama berlaku di pantai Caribbean Mexico yang membabitkan kemalangan maut kerana ia selalunya berpunca daripada pengurusan saluran gas yang lemah. Dalam pada itu, insiden terbabit juga menjadi salah satu halangan kepada usaha Mexico untuk menarik kembali pelancong selepas terkesan dengan pandemik. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari www.alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Azarifin. Assalamualaikum dan selamat malam.